Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Okey, pada hari ini saya dan rakan seperjuangan saya akan membicarakan tentang peranan ataupun pemikiran dua orang tokoh yang berbeza tentang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, tokoh yang dipilih ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Menurut biodata beliau dilahirkan di Jutera Kedah pada 5 Mac 1940, di mana beliau merupakan pakar Nahu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga pernah menyandang jawatan dengan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Timbalan Naib Kansellor di Universiti Malaya. Dari sini kita dapat lihat bahawa beliau ini merupakan seorang yang sangat berbakat dalam pelbagai bidang dan mempunyai pelbagai kelayakan berusi anugerah tersebut. Okey, pada tahun 2000 beliau juga telah dianugerahi digelaran Doktor Persuratan ataupun Doktor Lit daripada Universiti Malaya kerana sumbangan beliau yang begitu besar dalam kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Dalam pada itu, beliau juga menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli dan di Sabah dan di Sarawak. Dipersilakan rakan seperjuangan saya. Saya Tuan Muhammad Adam Muhyiddin. Okey, saya pula Tuan Muhammad Adam Muhyiddin selaku pembicara kedua dalam tugasan ini. Saya memilih Abdullah Abdul Qadir iaitu Abdullah Munshi sebagai peranan sebagai tokoh. Sebagai tokoh dalam peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Saya mulakan Abdullah Abdul Qadir atau Abdullah Abdul Qadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi. Beliau disegani sebagai antara pelapor dalam bidang persuratan bahasa Melayu secara amnya, khususnya dalam penerapan kewartanan dalam penulisan bahasa Melayu semasa lalu, mengubah pendekatan penulisan dalam bahasa Melayu secara ketara. Hal ini menyumbang kepada julukan sebagai Bapa Sastera Melayu Moden. Beliau diberi gelaran Munshi atas kebijaksanaannya. Gelaran bahasa Parsi ini bermaksud pendidik atau sebagai guru, sebagai kita. J.T. Thompson, seseorang yang telah hidup sezaman dengan Abdullah, telah menggambarkan beliau. Menurut fisionomi, beliau adalah seorang orang Tamil daripada selatan Hindustan. Terima kasih atas penjelasan sedikit sebanyak tentang tokoh Munshi. Okey, kita ni beralih pada sesi seterusnya, iaitu peranan tokoh Profesor Emeritus Dr. Haji Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, berikut terdapat banyak peranan beliau, antaranya termasuklah beliau telah menulis beberapa buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada zaman dahulu sehingga kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir pada tahun 1940, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu ataupun Malaya dan Bahasa Indonesia pada tahun 1968 dan lain-lain lagi lah. Beliau juga menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi Bahasa Melayu sebagai bahasa yang tertua. Selain itu, pemikiran tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu juga dapat diterjemahkan melalui susu galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Banyak sungguh. Bahasa merupakan bahasa rumpun. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga tersebut dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronia Barat dan keluarga 3 yang lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur, atau juga dikenali sebagai bahasa Oceanesia kerana terdapat di kawasan yang berhampiran dengan lautan.
Okey, di samping itu juga Asma Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Australia dengan mengambil beberapa teori sederhana dunia, iaitu teori Ken berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya yang telah didapati pada zaman dahulu. Selain daripada itu, Asma Haji Omar juga telah meneroka dalam pemikiran dan pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasanya. Melalui penelitian yang telah dilakukan terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Terdapat banyak pemikiran beliau tentang dalam bidang-bidang tertentu, antara yang termasuklah nahwu dan tata bahasa, temu duga dan wawancara dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan beralih kepada sahabat saya. Okey. Manakala Abdullah Munshi juga mengeluarkan banyak karya, iaitu karya-karya utama yang dihasilkan beliau, antaranya ialah Syair Singapura Terbakar 1830, Kisah Pelayaran Abdullah 1834, Hikayat Abdullah 1849. Beliau telah mengusahakan 8 karya asli, menyunting 2 naskah lama, menterjemahkan Hikayat Panca Tanderan dari versi Tamil ke bahasa Melayu. Beliau turut membantu dalam mengusahakan majalah dan kamus, menterjemah dan mencetak buku teks sekolah, serta menyunting risalah Perjanjian Baru yang dikomisi oleh Mubalik Kristian. Abdullah adalah intelektual zamannya. Sebagai seorang pemikir, beliau memberikan kita bahasa baru. Ini dapat kita lihat dari cara beliau mengungkapkan idea secara kritis, realis dan rasional. Beliau tidak lagi terikat dengan skema konvensional yang terpakai, sesuatu yang langka dalam zamannya. Kedua, beliau menyinggung persoalan bahasa, bersangkutan cara belajar bahasa, kepentingan bahasa untuk kemajuan bangsa dan pemerosakan dan pengabaian bahasa serta variasi bahasa yang wujud. Beliau memberi kita ungkapan akan perlunya berbicara tentang kemajuan bahasa kita sendiri, seperti mana ilmu sosiolinguistik tekun menghuraikannya hari ini. Ketiga, dari kritikan dan gagasan yang beliau anjurkan, menunjukkan bahawa penggunaan bahasa beliau yang jelas itu bertolak daripada orientasi pemikiran yang diteguhkan oleh kepedulian moral etika, sehingga unsur inilah yang menjadikan karya beliau terus relevan dibincangkan sehingga ke hari ini. Jika dapat dilihatnya, tidak jauh beza di antara pemikiran dan peranan tokoh yang kami bincangkan ini. Okey, untuk lebih mendalam lagi, saya akan terangkan tentang pemikiran Profesor Emeritus Dr. Haji Asma Haji Omar ini tentang dalam bidang nahwu dan tata bahasa. Okey, menurut Asma Haji Omar, pada tahun 1976, beliau dapat mengesan bahawa terdapat beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis lakbak tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti yang berikut. Antaranya termasuklah keutamaan ucapan di atas tulisan, iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan, huruf sebagai lambang bunyi, maafkan saya, hubungan dan seterusnya ialah hubungan antara fikiran dan mekanisme bahasa, dan sebagainya lagi. Yang seterusnya ialah huraian tokoh tersebut, tokoh Profesor Asma Haji Omar ini tentang pembentukan kata dan ayat lakukan berdasarkan pola ayat. Hal ini jelas berapa berbeza dengan acuan nahwu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Seterusnya kita pergi pada bidang temu duga dan wawancara, di mana menurut pendapat beliau wawancara temu duga dan wawancara edisi kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temu duga dan wawancara. Beliau memperlihatkan wawancara temu duga dan wawancara sebagai genre tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan suatu wacana itu. Tujuan wawancara temu duga dan wawancara dilaksanakan adalah untuk memberi huraian dan penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temu duga dan wawancara. Berdasarkan bidang wacana, jelas yang membuktikan bahawa Asma Haji Omar berfikiran jauh bagi memastikan keperluan masyarakat itu dipenuhi. Baik. Saya beralih kepada sahabat saya. Menurut saya pula, Abdullah Munshi berfikiran bahawa pengabaian bahasa Melayu adalah pengabaian ilmu. Abdullah mempunyai penghargaan besar kepada bahasa Melayu yang malangnya beliau perhatikan tidak dipedulikan oleh masyarakat Melayu pada zamannya itu.
Okey, bagi Abdullah dengan penguasaan bahasa yang baik, barulah bangsa itu dapat menguasai ilmu, bahasa membina peradaban dan kemajuan. Adapun ilmu dan kepandaian itu menjadi tangga kepada pangkat kekayaan, dan kekayaan itu membawa kepada kebesaran. Maka bahwasanya segala benda yang dijadikan Allah dalam dunia ini masing-masing adalah dengan harganya, iaitu dapat dinilaikan oleh manusia, melainkan ilmu sahaja yang tiada ternilai oleh manusia akan harganya. Abdullah Munshi juga telah menyinggung pengabaian orang Melayu bukan sahaja tentang ilmu, tetapi juga ketidakpedulian untuk mempelajari bahasa mereka sendiri. Okey, tinggal dalam bodohnya itu sebab dia tiada mahu belajar bahasanya sendiri dan tiada mahu menaruh tempat belajar bahasanya itu. Bukankah segala bangsa-bangsa yang lain dalam dunia ini masing-masing ada belajar bahasanya, melainkan orang Melayu? Itulah soalan yang ditanyakan oleh bermain di fikiran Abdullah Munshi. Okey, selain itu, mengkritik feodalisme Melayu. Abdullah yang hidup pada awal abad ke-19 menyaksikan bermulanya keruntuhan negeri-negeri Melayu yang dibelenggu oleh perang dan persengketaan dalaman, serta kemasukan company Inggeris yang mahu bertapak dan mendirikan monopoli ekonomi mereka di daerah ini. Begitulah yang tercatat dalam kisah pelayaran Abdullah, yakni catatan pelayarannya ke Pahang, Terengganu dan Kelantan. Beliau bukan sahaja merakam keadaan hidup masyarakat di negeri-negeri tersebut, tetapi juga membuat renungan peribadi. Yang menariknya tentunya berkenaan sebab musabab kemunduran rakyat Melayu yang beliau berkaitkan dengan kepimpinan feodal Melayu yang zalim, sehingga rakyat hilang ikhtiar dan keyakinan untuk memperbaiki hidup, dan bukan pula kerana mereka tidak mahu bekerja atau malas. Di samping itu juga Abdullah menyaksikan teknologi. Satu lagi contoh kepedulian bersungguh Abdullah adalah berkenaan pemerhatian beliau tentang kapal asap api yang singgah di Singapura pada 1841. Banyak juga yang bermain di fikiran Abdullah ni. Jadi kita dapat lihat bahawa beliau sangat mementingkan teknologi pada zaman dahulu untuk memartabatkan bahasa Melayu. Ya, banyak juga catatan Abdullah berkenaan teknologi pada zaman dahulu. Konklusinya kita dapat lihat bahawa dua tokoh ini punya peranan yang sangat besar dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Mereka telah menyatakan ataupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh mereka, antaranya termasuklah penghasilan karya-karya yang berkaitan dengan menahu bahasa Melayu, sosial, linguistik dan sebagainya. Ya, banyak. Okey, jika kita dapat lihat bahawa Abdullah Munshi lebih kepada karya yang moden. Ya. So Asma Joman ni lebih kepada yang tradisional. So jadi setakat itu sajalah pandangan ataupun perbicaraan kami pada hari ini. Okay. Sekian, terima kasih.